Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam saudara pengurusi majlis yang berhormat Tan Sri Datuk Guru Tuan Haji Hadi Awang, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden PAS, yang bahagia Dato' Dr. Dominic Lau Ho Chai, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden Parti Gerakan Malaysia, yang berbahagia Ustaz Abdullah bin Hussein, Naib Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Johor dan Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Johor, ahli-ahli yang berhormat, yang bahagia Dr. Muhammad Mazri Yahya, calon Perikatan Nasional N13 Sempang Jeram, Direktur Penjemputan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Masih segar dan boleh menunggu sedikit masa sebelum saya menggolong perbahasan yang telah pun kita dengar sejak jam 9:30 malam tadi. Sebentar tadi yang berhormat Tan Sri Tuk Guru telah menyatakan tentang situasi keadaan negara kita pada waktu kini dan juga mengambil kupasan daripada ucapan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir yang telah pun menjelaskan walaupun dia tidak menjadi anggota mana-mana parti, tetapi sebagai seorang Melayu dan tokoh Melayu terbilang, rasanya beliau bertanggungjawab untuk nak menyedarkan kepada kita tentang situasi dan keadaan negara kita pada waktu kini. Saya mendengar dengan tekun dan teliti ucapan-ucapan penting ini, yang bagi saya dapat kita rumuskan sebelum kita beredar pada majlis ini bahawa orang Melayu khususnya berada dalam situasi yang amat terancam. Kerana sebenarnya politik Melayu pada hari ini tidak lagi menguasai kerajaan. Maknanya orang Melayu sudah hilang kuasa. Sedar ataupun tidak? Betul ataupun tidak? Letih aja lupa. Ya. Saya ingat waktu zaman dahulu berada dalam UMNO, parti zaman jahiliah, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh ahli-ahli parti kita, namanya Anak Kecil Main Api. Saya tak nak menyanyikan lagu itu, agak sedih. Tetapi saya masih ingat beberapa bait lagu itu yang menyatakan bahawa yang tinggal hanya kuasa. Dalam lagu itu berkata, yang tinggal hanya kuasa. Ya, waktu itu di mana UMNO adalah UMNO asal
yang memperjuangkan nasib orang Melayu dan Islam bagaimana PAS. Tapi waktu itu dia katakan yang tinggal hanya kuasa. Lagu ini tak boleh dinyanyikan sekarang. Karena sekarang yang tinggal hanya apa? Apa dia? Kuasa tidak ada di tangan kita. Dalam PRN yang baru lalu, 6 buah negeri menghadapi pilihan raya 245 kursi yang ditandingkan, sewajarnya kita menang besar. Iaitu kita menang 148-9 gitulah. Iaitu sebanyak 60% daripada kursi yang ditandingi dalam PRN itu kita menang. Antara isyarat yang jelas ialah dikatakan hampir 80% orang Melayu keluar mengundi dan menyokong Perikatan Nasional. Tetapi itu ialah keputusan dalam pilihan raya di peringkat negeri. Dan setakat hari ini dia tidak membawa apa-apa perubahan dari segi kerajaan yang ada di peringkat pusat yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, seorang Melayu, pernah satu ketika dulu terkenal gah sebagai Presiden ABIM dan tokoh Islam terbilang. Itu dahulu. Tetapi dalam PRU yang lalu, kalau ikut ceritanya pada waktu itu, kita masih ingat lagi, walaupun kita tidak mempunyai sejumlah kursi menang majoriti 112 kursi, tetapi kita telah berjaya untuk mengumpulkan sokongan daripada sejumlah 115 ahli parlimen, yang sebahagian besarnya daripada ahli-ahli parlimen orang Melayu dan Islam. Dan sewajarnya kalau ikut peruntukan di dalam perlembagaan negara, apabila seseorang ahli parlimen telah memiliki sokongan macam yang di waktu itulah sebanyak 115 sokongan ahli parlimen untuk saya dijadikan sebagai seorang Perdana Menteri. Terima kasih pada PAS, terima kasih pada UMNO waktu itu, apalagi terima kasih pada ahli-ahli parlimen bersatu. Tapi entah tak tahu apa sebabnya. Tuan-tuan tahu tak apa sebab? Tahulah agaknya. Kita tidak dipanggil untuk mengangkat sumpah oleh pihak Istana Negara. Saya menceritakan, bukan nak mengadukan nasib saya. Kerana segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi realitinya politik, kalau waktu itu kita telah mempunyai sejumlah yang besar yang patutnya boleh membentuk sebuah kerajaan pimpinan Melayu Islam. Dan kalau itu berlaku, maka kita nyanyi tadi yang tinggal hanya kuasa mungkin benar. Tapi tidak terjadi begitu, tuan-tuan. Tak tahulah. Agak kemenangan yang dikatakan kemenangan yang tertangguh. Bila tangguh tu akan tiba waktu dan masanya, insya-Allah Perikatan Nasional akan balik kembali berkuasa untuk mentadbirkan negara dan menjaga nasib orang-orang Melayu Islam dan bukan Islam di negara kita. Tapi masalahnya ialah sekarang. The question is now. Dalam situasi keadaan sekarang ini, negara kita dipimpin oleh kerajaan perpaduan. Setengah orang panggil ini kerajaan Madanon. Ada pula yang kata luar tabi'i. Saya tak tahu apa tabi'i dia. Disebutkan begitu. Tapi dah disebutkan, benarkah ia sebuah kerajaan perpaduan? Nampak zahir berpadu tapi sebenarnya tidak berpadu. Nampak zahirnya bersatu, sebenarnya tidak bersatu.
Karena di kalangan mereka yang menubuhkan gabungan kerajaan perpaduan itu mempunyai ideologi, pandangan dan juga cara gaya politik yang agak berbeza di antara mereka sesama mereka. Macam contoh UMNO BN dengan DAP lah. Betul tak itu? Itu masalah. Jadi sebab itu pada hari ini bila kita membicarakan soal pilihan raya yang ada di Sempang Jeram ataupun di Pulai, selepas kita menghadapi kejayaan besar dalam PRN 6 buah negeri, apa yang penting di sini bagaimana kita nak mengembalikan semula kuasa ini, yaitu kuasa untuk menguruskan negara, kuasa sebuah kerajaan itu kembali semula kepada kita dalam Perikatan Nasional. Macam di Johor, katanya dipimpin oleh UMNO. Dia tak ikut dia punya model bagaimana yang dibuat di peringkat pusat. Tetapi situasinya ialah kalau tidak ada usaha dibuat macam mana yang kita lihat pada hari ini untuk meletakkan Dr. Mazri kita sebagai wakil kita dalam Dewan Undangan Negeri dan meletakkan saudara Zulkifli Jaafar kita di Pulai untuk masuk ke Parlimen dan menyekat pihak kerajaan yang ada pada hari memiliki 2/3 kuasa di dalam Parlimen, yang dengan sebab itu membolehkan dia meminda perlembagaan negara. Saya sebutkan awal tadi, tangan tidak ada di tangan, kuasa tidak ada di tangan kita, kuasa di tangan mereka. Dan di sebalik mereka itu kita tahu siapalah kuncu-kuncu yang menunggang kuda ketua kerajaan pada hari ini. Tahu tak siapa? DAP. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita menentukan dalam PRU, dalam PRN dan sekarang ini PRK, supaya kita kembalikan semula hak dan kuasa orang Melayu untuk mentadbirkan negara dengan memberikan sokongan kita yang padu kepada calon Perikatan Nasional. Boleh tidak? Boleh. Apa hukum? Tadi Tok Guru dah beritahu. Malam saya berucap di sana, kalau sokong di pihak sana itu satu kesilapan besar. Tapi menyokong Perikatan Nasional itu menjadi satu kewajipan dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Macam dalam PRN yang baru lalu, kita di peringkat Jentera Parti memantau agak bagaimanalah sokongan yang akan kita perolehi dalam PRN itu, terutamanya di kalangan orang-orang Melayu. Kita berharap supaya peratusan pengundi Melayu yang keluar itu seboleh mungkinnya tak kurang daripada 80 ke 90%. Kenapa tak boleh? Tetapi bila diumumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya, kita hanya dapat sejumlah 71% pengundi yang keluar. Dan kalau dipecahkan daripada pengundi yang keluar itu, pengundi Melayu yang keluar mungkin kurang daripada 70%. Sewajarnya patut 90%. Sebab itu beberapa kursi-kursi yang kita jangka boleh kita menang. Dan antara yang agak ketara sekali ialah di negeri Selangor. Kita menang 22 kursi. Tetapi yang kita kalah 7 kursi untuk menggenapkan 29 kursi untuk membolehkan kita membentuk kerajaan di negeri Selangor. Tak berjaya kita capai. Majoriti daripada 7 kursi yang mereka menang itu hanya 13,000 undi sahaja. 7 kursi yang mereka menang tu, yang mereka dapat lebih daripada kita ialah 13,000. Kalau kita dapat hari itu 7,000 lebih undi, 29 kursi malahan lebih daripada itu telah pun kita berjaya menang dan kita dapat membentuk pihak kerajaan di negeri Selangor ini. Ini contoh nyata di hadapan kita disebabkan kegagalan orang Melayu untuk keluar beramai-ramai mengundi. Dah berkali-kali pilihan raya diadakan.
pilihan raya umum yang telah lalu, pilihan raya umum baru ni, pilihan raya di peringkat negeri, PRK. Lepas ni besok ada lagi PRK di Pelangai, di Bentong, di Pahang. Takkan orang Melayu tak faham lagi? Persoalan penting ialah bagaimana kita nak kembalikan kuasa kita supaya kita menjadi sebuah kerajaan yang boleh menjaga nasib dan kedudukan orang-orang Melayu di negara kita dan membantu orang bukan Melayu untuk hidup lebih baik di masa-masa yang hadapan. Ini tak dapat kita saksikan selagi ratusan orang Melayu yang keluar mengundi tidak mencecah mungkin 80 ataupun 90%. Jadi ini menjadi satu tanggungjawab bagi semua pemimpin Melayu, terutamanya badan-badan bukan kerajaan. Tadi kita dengar bacaan ikrar daripada NGO Ummah yang begitu jelas dan tegas untuk menyatakan supaya orang Melayu keluar mengundi dan menyokong kepada Perikatan Nasional. Ini sudah menjadi satu tanggungjawab yang wajib disempurnakan untuk tempoh pilihan raya yang akan datang ini. Masalah kita hari ini lah di bawah pimpinan kerajaan hari ini, mereka sudah gagal. Waktu saya mentadbirkan negara sebagai Perdana Menteri waktu itu, mereka kata kerajaan PN waktu itu ialah kerajaan yang gagal. Gagalkah kita? Kita tak gagal. Kita takbir dan uruskan negara dalam keadaan yang amat sukar. Menguruskan masalah COVID, mendapatkan vaksin, menguruskan masalah pemulihan ekonomi, menyediakan peruntukan 530 bilion, bantuan-bantuan prihatin yang tidak berhenti-henti, hantaran kotak-kotak makanan untuk menentukan setiap rakyat mempunyai makanan di atas meja. Ini kita laksanakan. Bukan saya kata ia telah berjaya, tapi Bank Antarabangsa, iaitu Bank Dunia, telah mengeluarkan satu report. Dan report itu telah jelas menunjukkan bahawa Malaysia adalah antara negara yang paling berjaya dalam pengurusan COVID dan juga memulihkan ekonomi di waktu zaman yang sukar. Ini Bank Dunia, satu organisasi keuangan antarabangsa yang meneliti setiap negara tentang tahap pencapaian mereka. Malahan dalam soal pengurusan COVID, World Health Organization, Badan Kesihatan Antarabangsa, World Health Organization mengiktiraf bahawa Malaysia adalah antara yang paling berjaya menguruskan masalah vaksin, masalah COVID, menentukan tidak ramai rakyat kita yang mati disebabkan oleh penyakit COVID-19. Kita punya jumlah kematian lebih kurang 32,000 daripada 32 juta rakyat Malaysia, iaitu 1,000 orang meninggal daripada 1 juta penduduk yang ada dalam negara kita. Kalau dibandingkan negara US dengan UK, mereka mempunyai sampai 280,000 yang meninggal. Ya, kalau kira 1 juta penduduk sampai 2,800, 2,300 manusia yang terjangkit dengan wabak COVID-19 meninggal dunia. Pengurusan yang kita buat di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional dahulu adalah antara yang terbaik. Kita ambil tindakan dalam tempoh masa yang cepat, bukan lambat. Kalaulah Madanun ni agaknya waktu itu mentadbirkan negara dengan masalah COVID yang melanda dengan begitu cepat, mengambil masa sampai ke 9 bulan, padahal ini tak diuruskan dengan baik. Macam mana keadaan negara kita pada waktu itu, saudara? Anwar Ibrahim panggil saya bapa PKP. Saya tak nak mencarut, tapi dia kata saya bapa PKP. Tetapi dengan sebab tindakan-tindakan kita untuk mengawal pergerakan waktu yang agak sukar dan mencabar, itulah yang telah membolehkan sebahagian besar daripada rakyat kita masih boleh meneruskan kehidupan mereka. Kesihatan mereka kembali seperti sedia kala dan ekonomi negara kita hari ini sudah pun hampir pulih. Tetapi malang sekali kalaulah ekonomi sudah patutnya pulih, tapi tidak sepulih yang kita kehendaki.
masalah rakyat tidak diselesaikan, masalah harga barang yang melambung tinggi, masalah harga beras yang sudah meningkat. Tak ada satu kenyataan dibuat oleh pihak Perdana Menteri hatta menteri-menteri yang ada di situ dalam kabinet untuk menunjukkan kebijaksanaan dalam nak menguruskan masalah rakyat, khususnya yang berkenaan dengan ekonomi, yang berkenaan dengan kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya. Ini masalah melanda negara dan sampai ini tidak dapat diselesaikan. Baru-baru ini saya baca laporan yang menyatakan bahawa harga beras akan naik. Saya tak pernah dengar harga beras ni naik sampai sebanyak ini. Berpuluh-puluh tahun dah, sejak dahulu. Kerana sistem pengurusan yang telah dibuat menerusi Bernas pada satu ketika dulu. Datuk Syahidan dia pernah berada dalam Bernas. Dia ada saham dulu tapi dah jual, banyak duit dia dapat sekarang. Tak ada timbul masalah kenaikan harga. Sekarang ni saya dengar sampai satu kampit 10 kilo dah naik antara 4 hingga 6 ringgit bagi satu kampit, betul ke? Atau lebih mahal lagi? Ini saya sebut satu je lah, kerana makanan beras ataupun nasi inilah makanan ruji, staple food. Kita makan beras tiap-tiap hari kan, nasi lah bukan beras, tiap-tiap hari. Jadi kalau kerajaan mengiktiraf ini adalah satu bahan paling penting untuk semua rakyat di negara kita, tak kira apa kaum, keadaan situasi hari ini harus dikawal dan mesti ada satu kuasa penentu untuk menentukan harga beras tidak naik melambung dengan keadaan sewenang-wenangnya. Kenapa tidak dibuat begitu? Saya ambil tindakan waktu saya jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, hal awal pengguna dulu. Saya tak ingat berapa banyak kementerian yang saya dah pegang. Ini satu daripada kementerian yang bertanggungjawab untuk menguruskan soal barang-barang dan bekalan barang-barang untuk pengguna. Saya ingat satu ketika yang waktu saya menjadi menteri dulu, bila musim raya, musim sambutan Deepavali, musim Christmas, musim Hari Raya Cina, rakyat komplain pasal harga barang melambung naik daripada biasa. Lepas tu diturun balik. Jadi waktu saya menjadi menteri, saya tanya dengan Ketua Setiausaha Kementerian, ada cara tak boleh kita kawal harga ni, khususnya untuk musim perayaan? Mula-mula dia kata tak ada. Pasal pasaran ni tetapkan oleh harga bekalan dan juga permintaan. Lepas tu dia maklumkan pada saya ada satu akta ataupun undang-undang yang telah pun digunakan sejak zaman penjajah, tapi tak dibatalkan lagi. Akta Kawalan Harga 1946. Siapa lahir tahun 1946 di sini angkat tangan? Tan Sri dengan saya lahir 1947. Akta tu lebih awal daripada itu. Dan dikatakan masih ada dan boleh digunakan. Saya kata kenapa tak guna? Jadi mulai itu saya gunakan akta itu. Sampai hari ini diikuti oleh semua menteri-menteri yang berikut. Kawal harga waktu musim perayaan. Betul tak? Tengok kalau pergi ke pasar, ikan apa, ada dia punya tanda harga warna ungu. Sayur kobis ada kawalan harga, telur ada kawalan harga, ayam ada kawalan harga. Sampai hari ini digunakan untuk musim perayaan. Maknanya kalau kerajaan madani yang ada pada hari ini tahu tentang masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah itu ialah dengan menggunakan kuat kuasa undang-undang. Boleh tak Perdana Menteri? Kita nak tanya dan saya nak tunggu dia jawab. Ni ada masuk dalam TikTok. Ambil tindakan besok. Gunakan kuat kuasa undang-undang Akta Kawalan Harga. Menentukan supaya harga beras kita kawal. Harga beras minti ditetapkan oleh kerajaan selepas bincang dengan pembekal-pembekal. Dan tak boleh naik sewenang-wenangnya sehingga kerajaan memberikan kelulusan dan sebagainya. Boleh tapi tidak Anwar Ibrahim? Saya tak tanya tuan-tuan. Saya tanya Anwar Ibrahim. Tak boleh. Padahal kuasa ada. Ini masalah bila ada Perdana Menteri tak tahu nak guna kuasa. Yang biasa digunakan ialah salah guna kuasa.
Sekarang ni kerajaan yang ada pada ni takut dengan suara rakyat. Dia sekat kita jangan bercakap. Dia sekat kita dengan pakai TikTok. Nama menteri saya pun tak ingat, Fahmi. Memperingatkan kalau ada keluar apa-apa besok, nanti depan rumah ada kereta polis datang nak angkut kita bawa ke mana pejabat pegawai polis dan sebagainya. Mereka takut. Dan sekarang ni dikatakan hampir semua alat-alat sosial media yang digunakan oleh rakyat sebahagian besarnya tersekat dan terhalang. Baru-baru ni ada berita dia nak bincang dengan tuan punya Instagram, kalau boleh dapat persetujuan untuk dikawal supaya rakyat tak akan guna Instagram untuk menyuarakan. Sejak bila negara kita ni disekat? Waktu zaman kita mentadbirkan negara, ada dengar kita sekat, siapa nak kata apa? Mereka nak marah, mereka tak suka Perdana Menteri, tak apa. Ini kalau ada orang buat satu tentang Perdana Menteri, dihantar polis untuk siasat. Saya dah dipanggil polis dah berapa kali, dan Sri Hadi dah berapa kali, Tun Mahathir dah berapa kali. Baru-baru ni juga saya dipanggil oleh polis kerana waktu PRN di Selangor saya turun kempen. Lepas tu dapat surat panggilan untuk jumpa dengan pegawai polis kerana kenyataan yang saya buat berkenaan dengan isu kalimah Allah. Ini ada kaitan dengan 3R, race, royalty and religion. Race bangsa, royalty raja, religion agama. Kononnya macam disebut oleh Tun Mahathir, sekarang ni tak boleh bercakap. Sejak bila tak boleh bercakap? Kita bangsa Melayu nak membicarakan soal bangsa kita, tak boleh. Ya, bukan kita nak menyemarakkan perasaan perkauman, tak boleh. Agama kita agama Islam. Saya sebutkan soal isu kalimah Allah. Bila mana Perdana Menteri membuat keputusan untuk tarik balik rayuan yang sedang ada di mahkamah, membiarkan keputusan mahkamah itu diteruskan yang membolehkan pihak yang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Saya beritahu dengan pegawai polis, saya orang Melayu, saya orang Islam, pemimpin Islam. Kalau saya yang tak bangkit dan bangun mempertahankan Islam, siapa lagi? Yang datang pun 2 orang, penuh Islam juga. Habis nak bawa saya ke mahkamah, nak denda saya dan hukum saya dan penjarakan saya pasal yang memperjuangkan soal Islam. Pasal bila dia kata dibenarkan begitu, makna tak payah lagi buat rayuan. Sedangkan kita buat keputusan waktu zaman kerajaan PN yang saya pimpin, ataupun sebelum itu di bawah Tun Mahathir, di bawah kerajaan PS juga dulu, saya menjadi Menteri Dalam Negeri, kita buat keputusan bila kes ni timbul, dibicarakan di mahkamah, kita kalah. Tetapi ada proses perundangan, bila kalah boleh rayu. Kalau kalah lagi pun boleh rayu ke Mahkamah Persekutuan. Ini peguam ada di sini depan ni. Kenapa bila dah rayu, belum ada keputusan, buat keputusan untuk tarik rayuan itu, membiarkan keadaan kalimah Allah digunakan pakai oleh orang-orang yang bukan Islam. Kerana Allah di sana lain, Allah kita lain, bukan? Allahu Ahad. Yang di sana Trinity, dia kata ada 3 Allah dia ni. Tak baik, tak sama. Jadi bila saya sebut soal itu, saya dah dipanggil oleh pihak polis. Kenapa salah saya? Saya sebagai pemimpin Melayu Islam, saya nak mempertahankan kedudukan agama saya. Kalau tidak, saya nak harap kepada Anwar Ibrahim. Ini yang berlaku. Jadi ini masalah kita. Takkan tak boleh kita membicarakan soal raja-raja kita yang kita memang akui itulah Raja Melayu, pelindung agama kita. Kalau ada hal-hal suatu yang nak kita beritahu dan pandangan bagi kita, saya fikir sebuah negara yang bebas dan mengamalkan sistem demokrasi boleh bersuara, asalkan tidak membangkitkan hasutan yang bertentangan dengan akta hasutan dan sebagainya. Kenapa tak boleh? Ini blanket banning, tak boleh pakai, tak boleh guna. It is not legal, isn't it? Tun Mahathir kata tak ada dalam perlembagaan. Tapi sekarang ni dikuat-kuasakan, seolah-olah orang kita yang ada di negara kita tak boleh membicarakan soal-soal sebegitu. Sejak bila? Anwar Ibrahim kata dia nak mengubah banyak perkara, reformasi. Tak berbunyi lagi reformasi sekarang. Dah mana pergi tak tahu, dah masuk ke laut agak. Tak ada apa-apa. Jadi ini bahaya kita hadapi pada hari ini. Dan kalau kita orang Melayu tak sedar dengan situasi yang sudah pun menjadi buruk,
dan ambil satu tindakan menerusi kuasa undi yang ada bagi kita, masa depan kita menjadi lebih gelap dan tidak terjamin. Na'udzubillahi min zalik. Ini keadaan bahaya yang kita hadapi pada hari ini. Jadi soal signifikannya PRK ini besar. Saya nak bercakap untuk bagi pihak di Pulai pun kita beritahu hal yang sama. Deny, sekat dan halang supaya jangan kursi Pulai itu dimenangi oleh pihak Pakatan Harapan. Kerana kalau mereka menang, mereka dapat 2/3 kursi di Parlimen. Dan bila 2/3 kursi di Parlimen, antara perkara yang mereka boleh lakukan ialah mengubah dan menambah kawasan-kawasan pilihan raya. Sekarang ada 220 kursi Parlimen di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Mereka sedang menunggu masa yang diperuntukkan dalam perlembagaan negara setiap 8 tahun sekali. Siapa yang menguruskan soal-soal pilihan raya ini boleh meminda kawasan-kawasan pilihan raya sempadan baru macam di Sempang Jeram ni mungkin akan datang akan berubah. Dan perubahan itu menjadikan ianya mungkin lebih sukar untuk mana-mana calon Melayu bertanding di situ kerana kemungkinan besar sudah menambah bilangan orang-orang Cina ataupun kaum Melayu di situ yang tak menyokong kepada pihak Kerajaan Perikatan Nasional. Ini boleh berlaku dan sebab itu kita minta kalau di Pulai jangan ada seorang pengundi pun memberikan undi pada pihak Pakatan Harapan. Calon Pakatan Harapan kalau mereka menang dia ada 2/3. Saya ulang, kalau mereka menang dia ada 2/3 dan dia gunakan kuat kuasa undang-undang untuk meminda perlembagaan. Dia akan buat berbagai-bagai perkara yang bagi saya mungkin tak memberikan manfaat, malahan musibah bagi kita orang-orang Melayu Islam di negara kita. Jadi ini situasi kita pada hari ini, saudara. Sebab itu saya tak nak cakap panjang, dah agak lewat. Tapi saya harap khususnya di Sempang Jeram ni, ini calon kita ni hebat. Seorang pakar, dia pakar bedah ke pakar macam-macam pakar. Kita dah tahu dia dan memang cukup layak. Pilih dia masuk ke Dewan Negeri, menambah satu lagi suara pihak pembangkang dan mungkin menunggu saja bila PRN Johor datang sekali lagi kita sapu bersih semua kursi-kursi di negeri Johor, maka Johor akan menjadi sebuah negeri dipimpin oleh Perikatan Nasional insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ucap terima kasih pada pihak pengajar. Kita doakan mudah-mudahan pada 9 hari bulan September yang akan datang, semua pemimpin yang bertanding calon kita di peringkat DUN dan juga di peringkat Parlimen Pulai akan mencapai kemenangan yang cemerlang insya-Allah. Perikatan! 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 Takbir! Assalamualaikum.